Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah tsumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat kurniaan Allah, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita dapat kembali dipertemukan pada pagi yang indah ini, iaitu hari Isnin. Isnin pula dah, hari ni hari Selasa dah, ya Allah kan. Selasa 21 Februari 2023 bersama dengan saya Da'i Hadari. InsyaAllah saya akan temankan anda sampailah ke penghujung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Kalau orang kampung saya kata, kalau sihat nyerongin sikit. Nyerongin tu apa pula Da'i? Senyum. InsyaAllah kalau kita senyum, kita akan sebar luaskan positif kepada orang sekeliling kita. Dan hari ini senyum bukan senyum saja-saja, yang mana pagi ni kita nak sama-sama dapatkan ilmu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik yang sangat istimewa, yang mana kita akan menceritakan ataupun bersembang-sembang, bukan sembang kosong, tapi topik kita iaitu fiqh, yang mana kita nak fokuskan iaitu berkaitan dengan dah ganti puasa. Kenapa pula cerita pasal puasa ni? Sebab tak lama sahaja lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi kenalah masuk bulan Syaban dulu kan. Cumanya hari ini para penonton sekalian, saya sangat bertuah dan kita semua sangat bertuah kerana untuk berkongsi dengan lebih lanjut, kita nak dapatkan pencerahan dengan lebih lanjut bersama dengan individu ni suka hiking. Kalau dia hiking je, dia akan selfie, dia akan buat video dekat atas bukit tu kan. Hari ini bersama dengan kita yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mia kita sihat? Alhamdulillah seadanya. Alhamdulillah Datuk. Ya. Hari ni kita nak sembang-sembang tentang fiqh ni. Kita tak larilah daripada berkaitan dengan hukum-hukum. Tambah-tambah dah ganti puasa ni. Kalau kita fikirkan, kalau kita tengok balik, lebih kurang dalam sebulan saja lagi Datuk ya. Ya, tak lama dah. Jadi mungkinlah para penonton banyak yang kita akan bincangkan pada hari ini. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, kami sangat alu-alukan. Cara yang pertama, anda boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh terus hubungi kami di talian 1-800-8816-77 insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Datuk yang handsome. Alhamdulillah. Apakah itu ganti puasa dan kenapa puasa perlu digantikan? Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi adinda saya Da'i Hadari. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur sebenarnya kita dapat berkongsi, dapat sama-sama membantu ya untuk kita mengingati hukum hakam. Betul. Yang berkaitan tentang puasa. Tambahan pula yang berkaitan tentang qada. Sekarang ni bulan Rejab, bulan Syaban adalah bulan ganti puasa wanita sedunia. Sebab last minute lah ni. Woi, bukan apa. Sebab sekarang ni kalau ajak je kawan-kawan perempuan kat pejabat ke anak murid ke, jom makan-makan. Tak apa, minta maaf Ustaz, saya puasa. Bagi makanan. Masya-Allah, alhamdulillah puasa. Ustaz, saya puasa. Semua perempuan puasa sekarang ni. Alhamdulillah, baguslah. Kesedaran yang sangat tinggi. Ya, kerana apa? Mereka nak habiskan puasa itu sebelum masuknya Ramadan. Baik, tuan-tuan perempuan, kenapa kita kena ganti puasa? Sebab puasa itu hanya setahun sekali je. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran tu Ramadan itu satu bulan yang cukup unik. Yang mana di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada kesungguhan untuk beribadah. Betul. Jadi Allah suruh kita berpuasa sebulan tu sepenuhnya setahun sekali je. Jarang Allah wajibkan yang yang lain, tak ada. Yang Allah wajib hanya bulan Ramadan saja. Jadi kalau kita tertinggal atau terpaksa tinggal, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggantikannya. Dan ini yang Allah kata dalam Quran. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
Allah kata kalau kamu tak mampu nak buat pada hari tersebut, ganti pada hari-hari lain. Kenapa? Kerana untuk memuliakan Ramadan yang kita masuk pada tahun tersebut. Jadi nak tak nak kena ganti. Ya. Itu sebab kena ganti. Baik. Katakanlah kalau ada seorang individu tu jatuh sakit, adakah dia juga kena ganti untuk tahun sebelum masuk Ramadan tahun depan? Ya. Kalau katakan dia mampu menggantikan kalau mampu menggantikan. mampu ganti pada tahun tersebut, maka wajib dia mengganti puasa pada tahun tersebut juga. Baik. Jangan sampai masuk Ramadan akan datang. Bila masuk Ramadan akan datang, dia ada hukum lain. Baik. Bukan apa. Kenapa saya tanya tu tentang orang yang sakit. Itu orang yang sakit pun kena ganti. Ini kan pula kita yang buat sakit. Tak, bukan tuan-tuan. Saya. Baik, Datuk. Kita nak terus tanya soalan. Kita nak bawakan soalan daripada sahabat kita di Facebook ni. Rosdin Samah katanya, adakah sesuatu rukhsah itu boleh diputuskan oleh individu itu sendiri? Dia yang tentukan untuk membolehkannya tidak berpuasa. Okey. Berhubung tentang rukhsah. Dia kena ingat dalam Islam ni dia ada azimah, dia ada rukhsah. Azimah ni yang wajib kita buat macam tu. Contoh puasa 30 hari bulan Ramadan. Kita wajib buat macam tu juga. Kerana apa? Sebab itu adalah azimah. Kalau tak boleh disebabkan musafir, disebabkan sakit, disebabkan ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan, maka kita diberikan keringanan. Itu yang mengenai rukhsah. Rukhsah ini kita boleh buka puasa pada hari tersebut. Ya, kita boleh buka puasa pada hari tersebut dan kita wajib ganti sebab Allah kata kita gantikan puasa itu pada hari-hari yang lain. Maka ini menunjukkan bahawa kewajipan menggantikan puasa itu adalah satu perkara yang sangat ditekankan oleh Islam. Bila kita boleh buat? Apabila kita mendapati kita ada penyakit. Kita tidak boleh tinggalkan ubat. Ketiga, kita memang dalam keadaan darurat. Sebagai contoh, kita mughma ataupun kita pitam dan koma, atau bukan koma, dia terus macam pitam. Pitam disebabkan kesakitan. Jadi orang pun bangun dengan kita, dia minumkan air agar kita ini kembali baik. Maka itu dibenarkan. Itu rukhsah-rukhsah yang kita sendiri tahu. Kenapa kita kena berhenti? Kena berhenti daripada puasa ataupun kena meninggalkan puasa. Jadi ini yang tahu adalah individu itu sendiri. Kita boleh tentukan, tetapi mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Islam. Baik. Dia bukan main boleh. Hari ni saya darurat hari ni, darurat. Apa yang daruratnya? Saya hari ni kena kerja kuat. Saya hari ni jaga trafik ataupun polis kan. PDRM yang jaga trafik, polis trafik. Saya buka puasa hari ni pagi ni. Saya tak puasa hari ni. Kenapa? Pukul 8 ni saya makan tu. Sebab kan pukul 12 kan saya akan kerja tengah-tengah jalan panas. Tak boleh. Tak boleh sewenang-wenangnya. Kita tak boleh sewenang-wenang tentukan kita akan berada dalam keadaan sukar masa tu. Tak boleh. Kena try dua puasa. Memang dah tak boleh rebah tengah jalan ataupun dah macam nak pitam ataupun dah terlalu letih, maka barulah kita boleh buka puasa. Baik. Tu pun rukhsah itu tak boleh dibuka depan ramai. Dia kena sorok-sorok buka puasa. Dan makan. itu kena ganti. Dan wajib ganti. Wajib ganti. Janganlah pula disebabkan angin, saya kena tak boleh puasa. Okey, Datuk. Mas Niza juga di Facebook katanya, apakah perbezaan syarat waktu niat puasa qada, kemudian puasa wajib Ramadan dan puasa sunat? Apakah beza syarat waktu niat puasa tu? Kerana Nabi SAW pernah berniat puasa sunat selepas waktu subuh. Macam mana tu, Datuk? Okey, dalam isu niat puasa, memang tak dinafikan semua amal ibadat, semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk mendapat pahala, untuk menjadikan ia sah, maka perlu kepada niat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kita tidak boleh lari daripada niat, sebab niat itu adalah satu tunjang utama dalam setiap ibadat. Nak membezakan antara ibadat wajib dengan ibadat sunat. Itu yang pertama, asas. Nombor dua, la yasihhu saum biduni niyyah. Tidak sah puasa tanpa niat. Sama ada puasa wajib atau puasa sunat.
Tak sah. Kena ada niat. Kena ada niat. Semayang. Allahu Akbar. Kau semayang apa? Tak tahu lah. Aku pun tak tahu aku semayang Saya apa. saja tu. Saya saja. Tak dapat apa. Dapat solat. Tak dapat apa lah sebab dia tak niat apa. Faham tak? Jadi dia kena niat sama ada solat fardu atau solat ganti atau solat sunat. Sama juga macam puasa. Tak sah kalau tidak niat. Dan ini merupakan pandangan ittifaqul fuqaha. Hampir empat mazhab bersetuju perkara tersebut. Nombor 3, jumhur ulama. Empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menegaskan bahawa kalau puasa wajib, ya, fardu, iaitu bulan Ramadan, wajib kita niat sebelum masuk waktu fajar. Sebelum masuk waktu fajar. Sebab Hafsah radhiyallahu anha berkata, la siyam liman lam yujma' qabla al-fajar. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak lontarkan niat sebelum waktu fajar. Maknanya dah masuk fajar baru nak niat, tak boleh. Ni solat puasa fardu. Ibadah fardu lah. Puasa manakala solat puasa sunat, jumhur ulama tidak menetapkan bahawa kita sebelum niat sebelum fajar. Kerana terdapat riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW masuk ke dalam rumah Aisyah. Hal indana min syai', hal indakum min syai', ada tak sesuatu yang boleh kita makan? Yang boleh aku makan? Ya. Aisyah kata tak ada apa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW jawab, idzan fa inni shaim. Okey, kalau macam tu aku puasa hari ni. Nampak tak? Walaupun benda tu dah sampai tengah hari. Selepas waktu fajar kan? Selepas waktu fajar, pagi, tengah hari. Cuma ada ulama bincang, boleh tak kalau dah sampai lepas tengah hari tu. Jadi itu khilaf dalam ulama. Baik. Okey Datuk, hari ni dengan izin rare sikit sebab kita terus ada pemanggil di talian ketika ini. Kita nak raikan. Silakan. Assalamualaikum. Awal dia hari ni. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya tahu siapa yang bercakap ni? Saya Razia binti Darus. Baik puan. Mungkin ada soalan nak ditanyakan kepada Datuk? Ya, saya. Silakan Puan Razia. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi puan. Saya nak bertanya. Saya ni dah umur 60 lebih dah dekat 70 tahun. Saya sakit masa bulan puasa tu, saya tak dapat puasa lah sebab saya operate. Tu saya ada sakit darah tinggi, kecil manis dan gastrik. Saya cuba juga puasa tapi tak dapat nak puasa. Jadi saya dah bayar fidyah lah. Nak kena bayar, kena puasa juga betul tak? Okey. Itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Raziah tanya macam mana tempoh hari bulan Ramadan operate, kemudian ada pula darah tinggi. Jadi sekadar bayar fidyah, perlu puasa lagi ke? Saya pertama sekali, Adori, kita doakan Puan Raziah cepat sihat. InsyaAllah, amin. Ya, diberikan kesihatan yang baik, dirahmati Allah, diampunkan dosa atas penyakit yang Puan hadapi. InsyaAllah. Okey, itu yang pertama. Nombor 2, apabila doktor dah sahkan kita sakit dan tidak boleh tinggalkan ubat, dan kita tak boleh lapar, kita tak boleh berpuasa, maka dalam keadaan itu Puan Raziah diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mengganti puasa kerana dia memang tak boleh puasa. Kalau puasa mendatangkan mudarat, la darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat pada diri kamu. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan melemparkan diri kamu dalam kehancuran. Itu bahaya. Doktor pun dah bagi tahu, tak boleh puan, bahaya sebab puan tak boleh tinggal ubat. Penyakit pula banyak. Maka cukup sahaja dengan puan membayar fidyah setiap tahun. Tahun lepas saya puasa dah, bayar dah fidyah. Ni masuk bulan Ramadan ni akan datang, tak boleh puasa juga, maka bayarlah fidyah. Sebab apa? Sebab itulah Allah sayang kat puan, maka Allah bagikan sedikit keringanan kepada puan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tak perlulah buat dua-dua. Kalau dia mampu, kalau puan mampu, maknanya memang doktor kata tak ada masalah,
maka wajib ganti. Baik. Utamakan yang wajib ganti tu Datuk. Utamakan wajib ganti. Okey. Tetapi kalau kata tak boleh, nak buat macam mana? Fidyah lah. Ya. Okey Datuk, kejap lagi saya nak tanyakan mungkin mewakili para penonton di luar sana, bagaimana pula nilai pahala puasa ganti, sama ke dengan puasa ketika bulan Ramadan? Kejap lagi Datuk Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jom kita berzikir sebentar. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja ketika ini anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kami di sini nak mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasihlah kerana tontonan anda semua, sokongan anda semua. Kami terus teguh berdiri di sini. InsyaAllah mudah-mudahan kekal berkongsi manfaat dengan anda semua. Macam pagi ni, kita sama-sama dapat manfaat tentang fiqah, iaitu dah ganti puasa bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Mia, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk. Ya. Tadi sebelum kita rehat, saya ada tinggalkan satu soalan yang ramai nak tahu ni. Sama ke nilaian pahala kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian tak dapat, dia puasa ganti? Sama ke nilai pahala tu, kebaikan tu? Baik. Dr. Mustafa Bora dia jelaskan mengenai pahala puasa pada Ganti. bulan Ramadan dengan puasa ganti. Asasnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pertama sekali, kita tidak akan dihitung benda yang kita tak mampu untuk Betul. menolaknya. Ya. Jadi bila kita tinggalkan puasa dan kita ganti, nak tahu pahalanya berbeza atau tidak? Pertama, kalau kita meninggalkan puasa pada bulan Ramadan sebab period, bukan kita lah, Ya. orang perempuan, Kita tak pernah rasa kita Alhamdulillah tak pernah. Kalau keluar darah juga itu buasir namanya. Okey, katakanlah contoh kata orang perempuan, siapa nak dia orang perempuan nak puasa, nak tinggalkan puasa? Tak nak dia. Bukan Dia nak puasa sengaja. penuh. Dia tak nak, tiba-tiba darah keluar. Ha. Tu sebab ada setengah orang perempuan dia sanggup makan pil. Makan pil hormon untuk pastikan bulan Ramadan penuh dia tak puasa. Dia puasa terbalik. Dia makan pil untuk puasa Lain sepanjang macam bulan Ramadan. tersasul pagi ni. Tersasul lah. Nak puasa sebulan penuh. Tuan-tuan perempuan. Tapi ada setengah orang dia tak nak makan ubat tu. Dia puasa sampai tengah-tengah Ramadan dah datang period. Period pula 15 hari. 15 hari puasa, 15 hari tak, sedih dia. Separuh bulan. Ya. Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Maka dia kena ganti. InsyaAllah pahalanya sama. InsyaAllah. Sebab apa? Bukan urusan dia tu. Betul. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Betul. Jadi puasa Ramadan dia dapat, puasa ganti dia pun dia akan dapat pahala. Masya-Allah. Masya-Allah. Yang kedua, dia tinggalkan puasa Ramadan kerana malas. Hanya semata-mata nak buat benda hanya semata-mata nak buat benda yang tak baik. Ya. Malas, ya, ataupun tak puasa hari ni. Kenapa? Saya tadi tak sahur, malas nak puasa. Dia berdosa pada hari tersebut dan dia wajib ganti qada puasa. Dan puasa qada dia itu tak sama macam puasa Nilai yang pahala bulan Ramadan. Tu dibezakan dua keadaan. Ya. Tak sengaja dan sengaja. Ya. Baik. Tengok pada keadaan lah. Kalau dia sengaja, memang tak dapat pahala yang sama lah. Betul. Tapi kalau tak sengaja, sakit. Macam yang tadi Kak Roziah kan, sakit. Nak macam mana? Ya. Allah Alam. Baik Datuk, Fas Ismail di Facebook katanya, adakah terdapat hari atau tempoh masa yang haram untuk digantikan puasa Datuk? Satu hari je. Apa tu? Satu hari di bulan Hari Raya Aidilfitri, satu hari di Hari Raya Aidil Adha. Itu hari jangan pandai-pandai hari ni saya puasa. Satu Syawal. Punya tawaduknya tu. Tuan, saya tak puasa hari ni. Apa? Saya tak raya. Saya tak raya hari ni kerana saya ganti puasa baru ni. Tak boleh. Minta maaf bang. Pada Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya pertama, Hari Raya pertama Aidil Adha, tidak ada seorang pun boleh berpuasa. Nak puasa ganti tak boleh, puasa nazar tak boleh, semua tak boleh. Haram puasa pada hari tersebut. Baik. Tambah-tambah Hari Raya Aidil Adha pun takkanlah puasa hari tu kan. Sedangkan waktu tu lah orang nak makan bersama. Hari lain gantilah, silakan. Baik. Tidak ada larangan dan tidak ada cegahan untuk berbuat demikian. Okey, Datuk. Syahir Alia Muhammad pula bertanya di Facebook, tak sempat ganti puasa. Situasi yang bagaimanakah umat Islam perlu qada dan bayar fidyah?
Adakah kiraan fidyah berganda dan adakah semua negeri sama kiraannya? Okey, dia kalau kita tengok kepada pembayaran fidyah tak sama. Kalau di wilayah RM4. Kalau tak silap saya fidyah dia sehari RM4. Kalau di negeri Selangor kalau tak silap saya lah RM1.80. Macam mana ada perbezaan tu? Dia tengok kepada qutul balad, tengok kepada kos hidup seseorang di tempat kawasan tu, di tempat tersebut ataupun di negeri tersebut, mengikut kementerian lah ataupun mengikut menteri ataupun mengikut pihak berwajib negeri-negeri. Jadi dalam hal ini kita kena tengoklah senarai list dan kena rujuk negeri-negeri, Jabatan Agama Islam negeri-negeri, berapa dia punya nilaian fidyah negeri-negeri tersebut. Dia tak sama. Selangor lain, wilayah lain, Kedah lain, Kelantan lain, ya, di Patani lain, di Indonesia lain, tak sama. Jadi fidyah berbeza-beza. So kita kena rujuk kepada qutul balad, tengok kepada nilaian tempat tersebut. Itu pertama. Nombor dua, macam mana dia bayar fidyah ni? Adakah fidyah dengan puasa sekali jalan? Macam mana tu? Kalau katakan bulan Ramadan kita tinggal sampai Ramadan akan datang, kita hanya bayar kalau katakan kita puasa Ramadan ni, kita tinggal. Kita sempat puasa sebelum Ramadan akan datang. Okey? Maka kita hanya bayar puasa saja, ganti puasa saja. Okey. Tapi kalau Ramadan, masuk Ramadan akan datang, masih belum ganti lagi 2-3 hari tu, tak sempat, last minute punya ganti, tak sempat lah, silap kira, rupanya 2 hari tak cukup. Maka dia wajib bayar fidyah dan dia wajib bayar puasa. Puasa takkan berganda, itulah kekal dia. Kalau dua-dua lah. Kalau fidyah tak berganda untuk tahun tersebut. Untuk tahun akan datang, dalam sebahagian pandangan ulama dan dalam mazhab Syafi'i, berganda. Walau bagaimanapun kena rujuk fatwa-fatwa negeri-negeri. Itu yang pertama. Nombor dua, ibu yang menyusu anak. Dia terpaksa buka puasa sebab dia menyusu anak. Kan? Dan bila dia buka puasa, detail lagi dibuat oleh ulama-ulama, antara ulama mazhab Syafi'i dalam fiqh manhaji dan sebagainya. Detailkan lagi. Kalau dia buka puasa kerana diri dia takut risau diri dia sakit, mudarat pada dia, maka dia hanya ganti puasa saja. Ganti puasa saja. Tapi kalau dia buka puasa sebab risaukan anak, susu tak cukup apa semua, maka dia kena ganti puasa campur fidyah. Pada tahun tersebut. Mana yang ketiga, dia uzur, tak boleh puasa langsung. Macam tadi Puan Roziah tadi. Ya. Dia tak boleh puasa langsung. Memang tak dibenarkan puasa oleh doktor-doktor pakar. Bahaya untuk diri dia, bahaya untuk penyakit dia. Maka cukup dengan membayar fidyah. Sampailah dia mampu untuk berpuasa. Kalau tak mampu, sampai meninggal dunia. Baik. Okey Datuk, ada pemanggil kita lain ketika ini kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Saya tahu siapa ni? Saya Zaidah daripada Melaka. Baik, silakan dengan soalan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz ni. Menangis ke ni? Saya sedih tak dapat puasa. Saya nak puasa tapi tak dapat. Baik. Saya ni dah 2 tahun saya tak boleh puasa, tapi saya saja. Puan Zaidah sakit ke? Saya ada kencing manis. Allahu Akbar. Insulin saya 1 hari 3 kali. Bila saya tak ambil insulin, saya mengikil. Bila saya dah sahkan, doktor kata ada gastrik semua. Tapi saya cuba puasa itu hari, saya pergi hospital, saya tak mengikil. Doktor kata jangan puasa, buka puasa. Saya sayang, tak nak dekat buka. Saya tak nak buka puasa, tapi doktor suruh buka juga. Itu saya sedih, tak dapat puasa. Dah 2 tahun saya masih doa, saya tak boleh puasa. Baik. Saya nak puasa. Baik Puan Zaidah, insya-Allah moga dipermudahkan urusan Puan Zaidah. Saya yakin akan ada pencerahan daripada Datuk untuk memudahkan urusan Puan Zaidah, boleh ya? Ya, insya-Allah. Baik Puan Zaidah, insya-Allah kita dengarkan pencerahan daripada Datuk. Terima kasih Puan Zaidah. Baik, Assalamualaikum. Baik, Datuk, keinginan Puan Zaidah untuk berpuasa sangat tinggi, tetapi kekangan kesihatan, ada tak alternatif lain
untuk memudahkan urusan Puan Zaidah? Silakan Datuk. Okey. Pertama sekali saya doakan semoga Puan Zaidah diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, insya-Allah. Insya-Allah, amin rabbal Itu yang alamin. pertama. Nombor dua, Puan Zaidah, kita kena ingat sakit merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda Allah sayang kat kita. Jadi Allah sayangkan Puan Zaidah, dia bagikan keringanan kepada Puan Zaidah untuk tidak berpuasa kerana penyakit-penyakit yang Puan Zaidah hadapi. Jadi oleh sebab itu, tangisan Puan Zaidah pada pagi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala. Maknanya dia tak nak tinggalkan puasa tapi Betul. terpaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah Taala bagi pahala kepada puan sama macam orang berpuasa. InsyaAllah, amin. Itu yang kedua lah. Nombor tiga, puan tak perlu berpuasa, bahkan tidak menjadi satu kewajipan kepada puan untuk mengganti puasa kerana puan memang tak boleh puasa atas sebab-sebab kesihatan, bahkan boleh membahayakan, mudaratkan diri kalau kita meninggalkan sampai menggigil tadi. Itulah Itu Puan tak Zaidah elok. kata dicuba boleh, puasa. boleh bahaya, boleh membawa kepada maut kalau tidak dibenteras ataupun dijaga dengan baik. Itu sebab doktor tak benarkan. Fasalu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Sila in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, kalau kamu rasa ragu-ragu, rujuk pada pakar. Doktor-doktor pakar dia tahu apa masalah yang perlu dihadapi. Maka dalam hal ini puan hanya cukup membayar fidyah saja. Insya-Allah, walaupun puan tak berpuasa pada hari tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala kepada puan sebagaimana orang lain berpuasa. Insya-Allah, sebab puan memang nak puasa tapi tak boleh puasa. Bila dengar tangisan Puan Zaidah tadi ni, baru kita tahu erti syukur yang mana kita yang sihat ini, adakah kita sangat memberatkan ataupun mengambil tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk tunaikan kewajipannya, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Baik, Datuk, soalan di Facebook. Sirna ada tanyakan soalan ni. Apakah kategori orang yang perlu membayar fidyah tanpa wajib berpuasa terlebih dahulu? Silakan Datuk. Saya tak faham soalan ni. Maksudnya, adakah ada golongan yang boleh bayar fidyah tanpa berpuasa? Adakah puasa itu perlu diutamakan ganti puasa tu? Okey. Macam saya katakan tadi, orang yang tak boleh yang kena bayar fidyah tanpa perlu puasa adalah orang yang memang tidak dibenarkan oleh pakar perubatan untuk berpuasa. Baik. Itu saja. Itu boleh berfidyah. Maka dia bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Tapi kalau katakan dia boleh ganti puasa dan dalam keadaan masa sama dia memang diwajibkan fidyah juga, maka dia buatlah salah satu daripada ini terlebih dahulu sebelum masuk Ramadan akan datang. Maksudnya sekarang ni, okey, dia ada dua lagi. Dia kena ganti 2 hari lagi. Kerana masa dia menyusu anak dulu, dia menyusu anak, dia buka puasa kerana risaukan anak, bukan risaukan diri dia. Kan, kalau risaukan diri dia, takut diri dia sakit dan sebagainya, maka dia hanya cukup ganti puasa saja. Tapi sekarang ni dia buka puasa sebab risaukan anak. Nak menyusukan anak, maka dia kena ganti puasa dan fidyah. Jadi dalam hal ini, apa yang dia kena buat? Dia kena ganti dua-dua ni. Maka dia kena puasa dulu dua hari tu, lepas tu dia bayarlah fidyah. Kalau katakan dia duduk kat wilayah persekutuan, bayarlah RM4, RM8 kepada fakir miskin. Okey, kejap lagi Datuk, kita nak tanyakan soalan juga bagi yang terlupa berapa hari tinggal puasa ni. Jadi banyak mana nak ganti ni? Kejap lagi Datuk Nantikan selepas ini jawapannya, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Mungkin yang menonton ketika ini ada sahabat-sahabat kita dari Singapura, dari Jurong, dari Woodlands. Ada juga sahabat-sahabat yang menonton ketika ini dari Riau, Indonesia. Juga ada di Batam. Dan ada juga yang menonton sahabat-sahabat kita dari Brunei. Boleh tak saya nak minta satu sahaja? Kalau menonton di Facebook, boleh komenkan kami dari mana. Boleh kongsikan dekat situ. Mudah-mudahan Tanyalah Ustaz juga menjadi platform untuk kita saling ta'aruf
taaruf, saling berkenal-kenalan. Subhanallah. Baiklah, hari ini kita bersatu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bicarakan fiqh dah ganti puasa bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk, mungkin soalan yang kita nak bawakan juga berkaitan dengan terlupa puasa. Katalah dia tinggal 7. Tiba-tiba yelah, maklumlah hujung-hujung last minute Datuk, bulan Syaban baru nak puasa. Dia terlupa. Berapa 8 ke 7 ke 10. Jadi macam mana nak kira tu Datuk? Okey. Nak ganti puasa tu. Dia ada dua keadaan. Pertama, kalau katakan dia jenis nak qada untuk tahun tersebut. Baik. Masa nak bayar tu, masa bulan Rejab nak puasa ni. Tak ingat berapa pula. Sebab apa, dia simpan dalam phone dia. Phone pula tukar. Full rosak pula ketukar. Dah berapa hari pula dia kata ni. Maka dia tak confuse antara 5, 7 atau 8. 5, 7 atau 8. Nak ambil berapa? Tengah-tengah. Kalau solat, kita akan ambil yang paling rendah. Betul. Kita semayang Zuhur ni 3 ke 4. Kita kena ambil yang paling sikit. Untuk meyakinkan al-yaqin la yuzalu bisyak. Kalau terlupa rakaat tu. Kalau terlupa rakaat. Tapi dalam bab puasa, kita tak tahu kita tinggal sikit ke banyak. Kita kena ambil yang maksimum. Maksimum. Ya. Jadi maknanya kalau kita tinggal, kita confuse 5 ke 7. 5 ke 7, ambil yang 7. So kita bayar lebih, tak apa, jangan kurang. Takut tak cukup. Itu kaedahnya. Maksudnya kalau solat, kalau terlupa rakaat, ambil yang paling rendah. Ya, sama juga tawaf. Kita tawaf 6 ke 7, 6 ke 7, kita ambil 6. Baik. Sebab nak yakinkan bahawa kita buat lebih. Tapi puasa situasi yang kita berbeza. buat cukup-cukup. Kita padahal kita tak ingat tu. Ya. Kita ambil yang yakin. Kalau puasa kita ambil yang maksimum. Jadi kita puasa lebih tak apa, daripada kurang, takut kurang lagi naya kita. Betul itu. Kan nak jawab depan Allah Taala. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni cukup cantik dia ambil jalan ihtiyat. Tu Imam Nawawi kata ambil yang maksimum agar kita orang kata apa, berpuasa dengan sempurna. Bagi orang yang pernah zaman-zaman belajar dulu ni, selalu makcik-makcik zaman belajar dekat overseas dulu, dia tak puasa. Dia kata tak puasa. Berapa tahun tu belajar kat overseas? Dekat 4 tahun Ustaz. 4 tahun tak puasa. Jadi 4 tahun tak puasa, banyak kena ganti ni. Jadi dia ingat dah macam mana puasa. Maka dia kena puasa selagi dia kena ambil macam tadi lah. Dia kena ambil angka maksimum. Maknanya 4 tahun tu 30 kali 4. Dia puasa semua kali. Itu cara perkiraannya. Okey Datuk, sebelum kita nak raikan lagi soalan daripada Facebook ni, saya nak bertanyakan soalan mewakili juga sahabat-sahabat kita yang merupakan peniaga bazar ni Datuk. Cantiklah yang saya terfikir ni. Ada antara segelintir lah, tak semua, tak ramai, tapi ada yang berpendapat kami ni Datuk, pagi dah bangun, nak masak apa semua, berdepan dengan api, begitu panas apa semua. Hanya kami yang merasa katanya. Jadi, kami ingat kami tak boleh puasa lah. Kalau kami puasa, takut nanti kami pingsan. Sebab petang nak kena angkat barang-barang lagi, nak kena berniaga lagi. Jadi, Datuk, adakah kami lah ya, dibolehkan tinggalkan puasa dan kami qada sahaja puasa nanti? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Dia tak boleh buat macam tu. Kalau gitu ramai yang tak puasa. Kerja tukang rumah pun tak puasa. Saya buat baiki rumah Ustaz. Saya buat rumah Ustaz, manalah agak puasa. Itu dipanggil perkara yang tidak jelas lagi. Dia kena puasa dulu. Dia nak tentukan sama ada boleh atau tidak, dia kena try dulu. Bila dah tak mampu, dah tak larat tengah-tengah hari tu, barulah buka puasa. Okey. Ramai je orang buat rumah, orang jadi kerja bazar, orang kerja lagi susah daripada tu, lagi berat daripada puasa kot. Takkan kita je pandai-pandai malas. Itulah. Nabi SAW dalam perang Badar dalam bulan Ramadan, pergi perang lagi, puasa lagi, tengah-tengah panas. Lepas tu di padang pasir ni panas dia tak sama macam padang kita. Kita dengan hujan ni apa semua, kita panas sikit dah tak boleh. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya meninggalkan puasa hanya kerana masyakkah yang sedikit yang dia dihadapi. Nampak tak? Jadi tak boleh. Dia kena berpuasa dulu macam biasa. Kalau dah tak larat, barulah dia boleh berbuka puasa. Bukan rukhsah
Kalau gitu ramai orang buat puasa. Okay. Kalau macam rakan-rakan kita dalam PDRM Betul. yang jaga jalan raya tengah-tengah hari tu, panas kan? Ya, betul. Boleh tak buka puasa tu? Tak boleh lah Saya nak sebenarnya. buka puasa lah. Hari ni saya tak puasa Ustaz, sebab 2 hari saya jaga tengah jalan. Tak boleh. Dia kena puasa dulu. Puasa dulu, tentera. Dia tetap puasa dulu. Bila dah tak larat, baru dia buka puasa. Baik. Kenapa saya tanyakan? Sebab saya yakin ramai yang dah membuat persediaan untuk menjalankan perniagaan di bazar. InsyaAllah dipermudahkan urusan. Tapi hukum tetap hukum. Kena patuh kepada syariat yang telah ditetapkan. Baiklah, Datuk Laila di La Rosa. Yang ini nak gantikan puasa yang ditinggalkan tu dengan solat sunat taubat ni. Okey, saya bacakan ya. Katanya, adakah dibolehkan sekiranya seseorang itu dengan sengaja tidak menggantikan puasanya atau sengaja tidak membayar fidyah? Ganti puasa pun tidak, fidyah pun tidak, tapi digantikan dengan solat sunat taubat. Dia solat sunat taubat aja. Jadi silakan Datuk pencerahan. Dia macam inilah. Kena saman speed track ataupun kena saman polis. Lepas tu kita pergi bayar dekat bayar saman tu. Kita minta maaf je. Tak. Azhar? Kita pergi bayar dekat mana tau? LHDN. Kena tak? Tak kena. Tak kena kan? Itu saman trafik. Saman trafik, pergilah bayar kat trafik. Kena JBJ, pergilah kat JBJ. Yeah. Kan? Jadi janganlah salah bayar. Kamu kena saman tak pakai topi keledar. Dia pergi ke pusat zakat. Saya nak bayar saman. Mana boleh. Sama lah juga macam puasa. Bila kita tinggal puasa, kita kena ikutlah undang-undang puasa. Bila tinggal puasa, ganti puasa. Faham? Ganti puasa dan fidyah. Dia ada, tengok pada keadaan yang saya sebutkan tadi lah. Dia tak boleh lah dia tinggal puasa, dia tak nak ganti puasa, dia tak nak bayar fidyah, dia sembahyang taubat. Mana boleh. Jadi oleh sebab itu kena tahu hukum hakam. Dia ada landasan dia. Jadi kalau nak sembahyang taubat tu, nak sembahyang, nak minta ampun dengan Allah, mintalah. Memang wajib minta ampun pun. Sebab kita meninggalkan puasa dengan sengaja. Ya. Wajib minta ampun dengan Allah, tapi tetap kena ganti puasa. Kalau kata kena pada tempat dia, kena pada syarat dia, kena kepada keadaan dia, silat bulan, kena bayar, kena puasa dan ganti dengan fidyah juga. Dua-dua jalan seiring. Tengok pada keadaan dia lah. Jadi dia tak boleh ganti dengan sembahyang taubat ke, tawaf taubat ke. Semua tu tak dibenarkan. Oh, dia kata, Ustaz, saya alhamdulillah saya ganti dah semua puasa saya. Macam mana cara dia? Kau puasa tiap-tiap hari? Tak, saya cium Hajar Aswad je. Tak boleh. Tak boleh. Saya sembahyang Raudah, Ustaz. Saya sembahyang Raudah. Semua puasa saya telah pun terganti. Siapa ajar kamu? Ya, tak boleh. Kamu kena tahu undang-undang ganti puasa. Baik, janganlah pula silap kaunter dah tu. Jangan silap kaunter. Kalau pergi kaunter salah kena marah. Okey, Datuk, mungkin juga bagus untuk saya tanyakan soalan ni, Datuk. Katakanlah kalau saya tinggal satu hari puasa, kemudian saya gantikan dengan saya puasa sunat. Bolehkah saya gantikan, bolehkah saya gabungkan niat puasa sunat tu dengan puasa ganti, Datuk? Ataupun puasa nazar. Bolehkah kita gabungkan puasa nazar dengan puasa ganti? Silakan. Dia dua situasi tu. Okey. Ya. Para ulama dia membenarkan untuk kita ganti puasa dan dibuat pada hari-hari yang minta maaf lah, dia batuk sikit. Bila live dia batuk. Itulah. Bila live dia batuk. Betul. Batuk dia live. Saya pun sama, Datuk. Tadi masa tak live tak batuk. Dia macam ni. Dia kata macam mana tau. Kalau ulama tak, dia membenarkan ya untuk kita gabungkan puasa wajib dengan sunat. Katakan saya ganti puasa, orang perempuan ganti puasa. Kebetulan hari Isnin tu memang dia puasa sunat. Maka dia puasa ganti pada hari Isnin, pada masa yang sama dia dapat juga puasa sunat. Niatnya utamakan yang ganti dulu. Dia kena niat gantilah. Dia kena bina niat itu atas puasa ganti, kemudian disusuli dengan sunat. Niat dapat sunat. Dapatlah 2 pahala. Cuma dapat pahala lebih besar ya, seperti mana disebut Imam Syirazi, disebut oleh Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, bahawa berbeza lagi, gandaan itu lebih besar apabila kamu buat asing-asing. Oh, kalau dia asingkan. Puasa sunat dia buat hari Isnin. Puasa ganti dia buat hari Selasa.
Dia buat hari Rabu. Lebih cantik macam Hari tu. Khamis dia puasa sunat balik. Itu lagi besarlah dia punya gandaan pahala. Sama macam puasa 6. Ada orang dia gabungkan sekali. Ya. Puasa 6 tu. Ya. Puasa 6 hari ganti sekali. Dia puasa ganti, niat banner juga puasa 6. Dapat pahala. Cuma lebih besar pahala apabila dia buat puasa ganti dulu, lepas tu dia puasa 6. Itu power. Pahala dia besar. Jadi Dua pahala dia dapat. kalau niat gabungan puasa tersebut, iaitu puasa wajib dan juga puasa sunat, Dia buat pada hari yang sama kan? Ya. Dapat juga pahala. Macam mana cara niatnya tu? Niat je sahaja aku puasa ganti bulan Ramadan Ya. kerana Allah Subhanahu Wa Taala Dan puasa sunat Isnin ya. contoh. Kerana Kerana Allah Allah Subhanahu Wa Taala dapat dua pahala. Baik. Sekaligus, tapi tak sama pahalanya kalau kita buat berasingan. Okey. Dapat lagi besar lah. Lebih baik kalau diasingkan. Lebih baik diasingkan. Okey, tadi nazar, katalah wajib-wajib, nazar dan juga ganti. Macam mana Datuk? Cuma jawapannya kejap je lagi. Okey. Boleh? Kita simpan dulu. Kembali selepas ini pencerahannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Secara langsung pada pagi ini kita bawakan topik yang sangat istimewa, iaitu berkaitan dengan fiqh, iaitu hukum hakam kita, yang mana kita bicarakan tentang dah ganti puasa bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baiklah, kami masih lagi alu-alukan soalan daripada anda. Terus hantarkan soalan anda terutamanya melalui komen, ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah Datuk, susulan daripada soalan tadi yang saya tinggalkan tadi sebelum kita rehat seketika, bagaimana kalau puasa nazar digabungkan dengan kita ganti puasa? Jadi hukumnya tu wajib-wajib, adakah boleh? Tak boleh. Tak boleh. Wajib dengan wajib tak boleh. Okey. Dia mesti wajib dengan sunat. Baru boleh. Kalau nazar tu wajib. Ya. Puasa fardu, ganti tu puasa, fardu wajib. Maka tak boleh digabungkan sekali. Alang-alang wajib lah tu. Tak boleh. Tak boleh. Sama juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak ada puasa sunat dan tidak ada puasa nazar. Faham? Jarang orang puasa. Saya bernazar pada tahun ini, jika saya mendapat Macam kenal je cara tu. dapat naik pangkat lagi, saya yakin dan percaya saya akan puasa nazar 30 hari di bulan Ramadan. Tak jalan. Tak jalan. Saya bernazar sekiranya Hadari kahwin seorang lagi. Ya Allah Datuk, ni secara langsung Datuk. Lupa. Kejap lagi tak balik rumah saya Datuk. Maka saya akan semayang subuh 2 rakaat. Tak boleh sebab subuh tu wajib. Dia mesti sunat dengan wajib dengan sunat. Gitu. Kau faham ke Hadari? Datuk kenakan saya secara langsung Datuk. Okey, tak boleh Datuk Wajib-wajib tak boleh. Wajib-wajib tak boleh. Dia tu nazar mesti buat asing. Okey. Faham? Faham Datuk. Ada faham? Nak contoh lagi? Tak perlu lah Datuk. Sebab saya rasa macam okey, dah faham sangat Datuk. Okey. Aduh, ya Allah. Nur Madiah Abdullah di Facebook katanya, ini berkaitan dengan bersalinlah wanita ya. Jika seorang perempuan bersalin pada bulan Ramadan, iaitu bulan puasa, maknanya dia tak boleh berpuasa selama sebulan. Ini sebagai contohlah Datuk ya, katalah di awal Ramadan beranak. Adakah boleh mengqadakkan puasanya selepas dia menyusukan anak selama 2 tahun? Kena tunggu selepas 2 tahun tersebut. Bolehkah dia hanya membayar fidyah sahaja dahulu? Okey. Bagi orang perempuan, orang perempuan yang melahirkan anak, mereka ini tidak mampu untuk berpuasa kerana menyusukan anak selama 2 tahun pula tu. Haulaini kamilaini man arada an yutimma radha'ah. Dia menyusukan anak selama 2 tahun untuk pastikan anak dia selamat, sihat dan sebagainya. Susu banyak. Maka bolehkah dia bayar fidyah dulu? Boleh. Dia bayar dulu fidyah. Ya, sebab apa? Dia memang dia tak boleh puasa pun sepanjang dia menyusu tu kan. Dan dia memang dia tahu diri dia, dan doktor pun tahu bahawa dia tak boleh nak puasa. Kalau kata dia puasa, dia akan susu dia akan jadi masalah sikit dan sebagainya. Maka dia boleh bayar fidyah dulu selama 2 tahun, lepas tu dia ganti ganti puasa.
Okey, dibolehkan ya. Boleh. Alhamdulillah. Ini untuk orang perempuan sajalah. Yelah, lelaki tak boleh. Untuk ibu saja, bukan untuk bapa. Jangan pula bapa pula yang bersungguh pula kan. 2 tahun bayar fidyah, kau jangan. Saya ada anak kecil katanya. Saya ada anak kecil. Apa kaitan bapa dengan anak kecil tu? Dia tak keluar apa-apa pun. Ibu keluar susu. Ya. Susu ni bila keluar letih tau. Betul. Kau tak percaya? Cuba. Cuba susu kan. lain macam pula request tu, Datuk. Okey, Datuk, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa yang bercakap? Saya Siti Khadijah daripada Kulai, Johor. Baik, orang Kulai kita Siti Khadijah. Silakan soalan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz, pertanyaan saya. Ya. Pada tahun 2021, okey, saya ni tak boleh puasa lah sebab kandungan saya berusia 5 bulan. Dan saya GDM on insulin, terpaksa makan ubat. Jadi, pakar dan doktor kata tak boleh nak berpuasa lah. Okey, jadi selepas saya bersalin, saya dapat puasa dalam 10-11 hari macam tu. Dan saya dapat tahu saya mengandung lagi anak kedua. Alhamdulillah. Jadi pada tahun 22, saya pun waktu pregnant saya dalam bulan puasa juga. Dan kes yang sama lah, GDM insulin semua lah. Jadi saya consider yang saya dah 60 hari lah hutang puasa. Jadi sekarang bila saya ganti, katalah saya dah ganti 40 hari, tapi nak sampai ke Ramadan nanti tak cukup lagi 20 hari. Adakah saya perlu membayar fidyah? Dan ataupun gantikan saja puasa yang tak cukup tu selepas Ramadan? Tapi dikira tak Puan Siti Khadijah? Maksudnya kira berapa hari yang saya berapa dah tinggal tahun sebelum tu dengan tahun yang berikutnya? Dah kira lah. 20 hari lah. Baik. Okey, terima kasih Puan Siti Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, murah rezeki Puan Siti Khadijah ni. Mengandung dan mengandung lagi tu. Bagaimana Datuk? Dikira adakah perlu bayar fidyah ataupun kena ganti juga pada tahun yang seterusnya? Okey, pertama sekali Puan ni orang Johor. Orang Kulai. Orang Kulai, duduk Kulai. Maka saya nasihatkan Puan bertemu dengan bahagian zakat dekat sana untuk selesaikan fidyah yang Puan tinggalkan puasa sebelum ini. Jadi sekarang ni dia berpuasa dah 60 hari dia tinggal, maksudnya 2 tahun. 30. Dia sempatkan qada. Dia sempat qada puasa 40 hari. Ada 20 hari lagi. 20 hari lagi. So 20 hari itu dia kena ganti juga puasa tu. 20 hari memang dia kena selesaikan. Sebab dia dah dikira. Wajib selesaikan sebab dia dikira. Yang kedua, fidyah itu Puan kena bayar, tapi kena pergi ke zakat Johor untuk bincang berapa fidyah yang kena bayar. Ada ulama dia gandakan fidyah. Kalau dah 2 tahun tu dia kena ganda lah 1 tahun. Setahun tu dia kena ganda. Setahun tu okey. Yang setahun yang dia tinggal tu, katakan 30 hari tu tak sempat ganti, maka dia kena bawa tahun depan puasa tu dan fidyah dia digantikan. Namun dia kena rujuk kepada fatwa negeri setempat lah. Fatwa negeri Johor sama ada ganti atau dia kena ganda atau tak. Kalau kitab fiqh dia letak umum. Ada yang kata ganti, ada yang kena gandakan, ada yang kata tak perlu ganda. Jadi dia kena balik kepada fatwa negeri-negeri. Macam Puan duduk kat Johor, maka rujuklah Mufti Negeri Johor. Apa fatwa Negeri Johor mengenai gandaan fidyah. Kalau mufti kata tak perlu ganda, maka bayar fidyah yang berapa tinggal yang 20 hari je lah tinggal. Kalau 30 hari lah bayar. Sama ada digandakan atau tidak. Ataupun kalau katakan dia memang buka puasa tu sebab risaukan anak dalam kandungan, maka dia hanya bayar 60 hari je lah gandaan tu. Fidyah. Maka dalam hal ini Puan wajib juga ganti 20 hari yang tinggal lagi tu, manakala fidyah kena rujuk negeri Johor. Okey, itu dia. Maksudnya senang, kan? Mengikut kawasan setempat lah. Dia tak sama. Kalau di Johor, kalau di Perak macam tu lah. Perak, Johor, Pahang, Selangor, wilayah. Macam di wilayah, rujuk PPZ. Pusat Pungutan Zakat Wilayah. Kalau di Selangor, rujuk Lembaga Zakat Selangor. Sebab semua mereka akan balik kepada fatwa negeri-negeri. Itu dia. Kita dah dapat pencerahan berkenaan dengan ada kaitan juga untuk rujukan kita di Pusat Pungutan Zakat ataupun Lembaga Zakat di negeri masing-masing. Okey, Datuk. Intan Zurina pula ada tanyakan 2 soalan ni di Facebook. Katanya, yang pertama,
Bagi anak-anak yang belum baligh tapi dah mampu berpuasa, ibu bapa jarang meminta anak-anak untuk qada puasa yang tertinggal sebagai latihan pada masa depan. Okey ke tidak? Macam itulah. Yang kedua, bagi seorang saudara baru iaitu mu'alaf, sekiranya dia memeluk Islam seminggu sebelum Syawal dan dia tidak mampu berpuasa penuh, adakah sebarang rukhsah untuk beliau menggantikan puasa tersebut? Adakah perlu juga ganti puasa sebulan tu? Silakan Datuk. Okey. Yang pertama, bagi budak-budak yang tak puasa ataupun mak bapak tak suruh dia puasa, belum akil balik lagi. Belum akil balik. Dia bila wajib kita ganti puasa? Apabila anak itu sudah pun akil balik. Okey. Ya, yang lelaki keluar air mani, yang perempuan period. Bila dua-dua ni dah berlaku, maka bila dia tinggal puasa selepas itu, dia wajib ganti puasa mereka. Ibu dan ayah kena tegas. Kena tegas. Ya. Yeah. Manakala budak yang baru memayis, yang boleh membezakan antara baik dan buruk, tapi dia belum balik, mak bapak tak paksa dia puasa, ataupun tak ajar dia puasa, ganti puasa tu. Puasa pertama. Puasa dulu. Jadi kalau dia tinggal pun, adakah dia kena ganti puasa? Tak wajib. Tak wajib. Sebab mereka belum balik. Cuma dinasihatkan ibu bapa, didiklah anak-anak untuk solat dan juga puasa bulan Ramadan. Cuma tengok pada kemampuan anak. Jangan pula budak tu baru 6 tahun kau paksanya budak lidah sampai ke lutut. Letih budak tu, jangan. Ada sampai meninggal pun ada. Sebab hydration, kepanasan. Jadi jangan. Kita tengok kemampuan budak. Walaupun kita suruh budak tu puasa, sama juga kita sediakan roti, makanan dalam beg dia, letakkan air. Adik kalau tak mampu, buka je puasa. Jadi budak selalunya balik, alhamdulillah, berbuka puasa. Budak-budak mana kita paksa dia, lepas dia balik baru dia wajib untuk puasa dan wajib ganti kalau tinggal. Jangan bapaknya udahlah ya. Okey, berkaitan dengan soalan mualaf tu Datuk. Untuk mualaf untuk mualaf, mereka ini dia masuk puasa, dia masuk Islam 10 hari sebelum Syawal. Maknanya dia masuk akhir Ramadan lah, 10 akhir Ramadan. Jadi dia wajib puasa bermula daripada dia masuk Islam. Yang sebelum-sebelum tu tidak diwajibkan sebab mereka belum lagi diwajibkan untuk berpuasa pada waktu tersebut. Jadi tak perlu qada lah. Tak perlu qada lah yang 20 hari tu. Dia masuk Islam bila? Dia start dia masuk Islam 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan tu lah dia, kalau dia nak qada pun dia qada yang tu kalau dia tinggal. Selalunya saudara baru yang masuk Islam ni, dia orang konsisten, lebih dahsyat lagi. Dia semangat nak puasa. Akhirnya dia puasa penuh 10 akhir Ramadan. Maka itulah dia puasa dia. Itulah Ramadan dia. Yang sebelum ni macam ni Ustaz, dia tak masuk Islam lagi. Kan? La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Orang yang sebelum masuk Islam, dia orang tak ditaklifkan untuk menggantikan puasa dan juga solat-solat mereka sebab mereka tak masuk Islam lagi. Betul. Tiada paksaan dalam agama. Bila start, bila dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma ada satu kes. Sahabat saya bertanya, dia kata macam mana ni, kata dia masuk Islam sebelum Ramadan. Tapi daftar dekat Jabatan Agama 10 hari nak Ramadan, 10 hari nak raya. Macam mana tu? Dia macam saya katakan tadi, bermulanya dia kena puasa dan dia wajib puasa, dia wajib solat apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan pendaftaran tu. Pendaftaran tu tak apa. Jangan pula ikut yang pendaftaran. Jadi saya dah daftar di Jabatan Agama pada 3 hari selepas mengucap. Tak 10 hari, 10 Ramadan. 10 Ramadan, 20 Ramadan. Saya daftar. Saya masuk Islam 10 hari sebelum Ramadan. Maka dia wajib puasa sepanjang Ramadan tu sebab dia dah mengucap sebelum Ramadan. Jangan ikut hari pendaftaran. Dia ikut hari dia mengucap. Bila dia mengucap. Okey, baik. Kena faham tu. Faham betul. Okey, Datuk. Sebelum kita nak rehat seketika dan kita nak tutup di TV3 ni, Izzuddin ada tanya satu soalan ni. Yang ini berkaitan dengan dugaan ketika nak ganti puasa ni. Kata Izzuddin, bolehkah dan apakah hukumnya jika seseorang itu membatalkan puasa ganti iaitu qada puasa Ramadan, iaitu di luar bulan Ramadan lah, semata-mata untuk memenuhi jemputan rakannya ke majlis kenduri ataupun saya tambah sikit lah, open house. Dengan izin. Macam mana Datuk? Kalau open house,
kita masih boleh teruskan puasa. Kalau majlis kahwin, kita kena buka puasa. Tapi kita niat qada, Datuk. Walaupun niat qada. Sebab niat qada tu dipanggil wajib muwassa'. Wajib muwassa' ni dia wajib yang panjang masa dia. Di antara Ramadan sampai Ramadan seterusnya lah. Syaban. Sampai Syaban Syaban lah. Tahun yang samalah. Ya. Yang masuk Ramadan dah tak boleh lah. Jadi banyak masa dia. Maka dia kalau katakan open house, dia boleh dia untuk teruskan puasa. Baik. Tapi kalau katakan Jemputan kenduri, nikah. kenduri kahwin, dia wajib berbuka. Sebab dia walimah wajib kan? Walimah. Ya, cuma kalau dah bulan Syaban ada 2 hari lagi nak Ramadan. 2 hari lagi Ramadan. 2 hari lagi dia nak kena ganti puasa. Maka dia haram ataupun dilarang untuk berbuka puasa untuk makan, hanya semata-mata untuk makan kenduri. Walaupun walimah. Walaupun walimah. Sebab 2 hari je tinggal. 2 hari je Syaban. Nak masuk Ramadan 2 hari tu dia wajib puasa habis. Baik. Qada. Okey, itu dia. Kita dah dapat pencerahan. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita. Apa-apa pun, insya-Allah pencerahan lagi kita akan dapatkan selepas ini. Jadi kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungannya selepas ini di TV9. Jadi terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah setelah kita rehat seketika, jadi kita nak kembali bicarakan tentang topik kita hari ini, iaitu berkaitan dengan fiqh, iaitu dah ganti puasa. Jadi mungkin para penonton sekalian, lebih kurang dalam sebulan sahaja berbaki ini, iaitu bulan Syaban ini. Inilah tempoh masa yang sesuai untuk kita menggantikan puasa bagi mereka yang telah tinggal puasa tempoh hari. Jadi kita masih lagi bersama yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk, sebelum kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook ni, saya nak tanya satu soalan Datuk. Zaman Nabi SAW, adakah pernah di hadapan Nabi SAW sendiri ada sahabat yang pernah tinggal puasa dan qada puasa? Mungkin Datuk boleh kongsikan? Memang tak dinafikan banyak riwayat yang menjelaskan mengenai qada puasa. Bahkan terdapat riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu apabila seorang sahabat datang jumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya keluargaku, ibu bapaku yang mana dia tertinggal puasa dan tak sempat nak qada. Maka macam mana ni? Lantas Nabi SAW jawab, fadainullahi ahaqqun an tuqta. Sesungguhnya hutang dengan Allah itu lebih-lebih lagi kamu kena ganti. Kamu kena gantikan. Maknanya mak bapak dia tak ganti puasa ataupun tertinggal puasa, tak sempat nak ganti dan meninggal dunia, maka anak tu dibenarkan untuk menggantikan bagi pihak bapa. Oh, dibolehkan Datuk? Boleh gantikan untuk pihak bapa dan boleh juga untuk pihak ibu. Kalau ditinggalkan. Jadi makna sampai peringkat perkara ini juga dibincangkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi oleh sebab itu para ulama dalam mazhab Syafi'i juga membenarkan untuk kita qadakan bagi ibu bapa yang telah meninggal. Kalau kita mampu untuk berpuasa bagi pihak mereka dan niatkan untuk mereka. Tapi kalau katakan anak-anak tak mampu, semua tak larat, puasa sendiri pun tak terganti lagi, maka cukup dengan membayar fidyah untuk kedua ibu bapa mereka. Alang-alang Datuk sebut ni, adakah ibu bapa sahaja ataupun boleh juga kenalan ataupun adik-beradik? Boleh, tidak ada masalah selagi mana kita boleh nak membantu dan sahabat-sahabat kita mengqadakkan puasa kawan-kawan kita. Itu dia, subhanallah. Okey Datuk, jom kita nak raikan juga soalan daripada sahabat kita di Facebook. Anur Rauf katanya, beliau bagi satu situasi dulu, iaitu situasi beliau, ibu mertua saya sakit dan koma ketika bulan Ramadan.
beberapa bulan kemudian meninggal dunia dan tidak sempat untuk qada puasa. Jadi soalan beliau, adakah puasa yang tertinggal boleh digantikan oleh anak-anak dan ahli keluarga yang lain? Adakah perlu disertakan dengan bayaran fidyah juga pada hari qada puasa? Adakah perlu dua-dua sekali? Dan siapakah yang harus menerima fidyah tersebut? Okey, kaedah dia jelas. Apabila kita menggantikan puasa untuk arwah yang meninggalkan puasa pada tahun tersebut, maka cukup dengan menggantikan puasa qada sahaja. Diwakilkan oleh anak dan keluarga. Maknanya saya puasakan bagi pihak arwah ayah saya yang ditinggalkan selama masa koma selama 20 hari, saya puasakan semua sekali. Maka sudah cukup dengan menggantikan puasa. Tetapi kalau katakanlah dia tak mampu, dia mampu 10 hari je, yang baki tak larat lah, letih lah dia. Dugaan banyak sangat, dekat pejabat nak kena buka puasa, nak makan, betul. Maka dia gantikan yang baki tu 10 hari lagi tu dengan membayar fidyah. Baik, itu kaedahnya. Boleh dia buat ke semua 20 hari tu dengan qada puasa, dan boleh juga dia pecah-pecahkan 10 hari dia bayar fidyah, 10 hari dia ganti puasa. Oh, boleh dengan kaedah boleh, begitu. Tidak ada masalah. Baik. Okey, Datuk, mungkin juga kita nak bawakan juga perbincangan ni. Apakah hikmah sebenarnya kita boleh menggantikan puasa? Okey, kita faham puasa itu iaitu berpuasa di bulan Ramadan itu satu perkara yang wajib dan wajib ditunaikan oleh umatnya, tak boleh tinggal. Kalau tinggal berdosa besar. Tetapi bagi mereka yang tak dapat nak tunaikan atas kekangan mungkin kesihatan dan lain-lain, boleh ditunaikan qada puasa itu sendiri. Adakah ini membuktikan bahawasanya Islam itu agama yang begitu sejahtera, begitu meraihkan umatnya? Silakan Datuk ulasan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, inna ma'al usri yusra, yuridullahu bikumul yusur wala yuridu bikumul usur. Allah ni nak mudahkan kita. Betul. Itu sebabnya dalam kewajipan kita melakukan ibadat puasa yang dinamakan azimah, kena puasa pada bulan Ramadan, Allah bagikan keringanan yang kedua untuk meninggalkan puasa. Dia panggil rukhsah. Nombor 2. Dan rukhsah itu pula kita boleh mengambilnya dengan tidak berpuasa akibat kita dalam musafir sebagai contoh. Sakit sebagai contoh. Kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Maka ambillah keringanan itu. Allah dah bagi ringan, ambillah. Betul tak? Cuma yang ketiga, kita dibenarkan mengambil rukhsah itu, namun kita kena ganti balik. Kita kena ganti balik untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah itu sempurna pada tahun tersebut. Cumanya Allah ringankan lagi kepada kita, Allah nak mudahkan lagi kepada kita. Allah tak bagi tahu pula kalau ganti hanya pada bulan Syawal, kalau ganti hanya pada bulan Rejab, kalau ganti hanya pada bulan Syaban sebagainya. Tak ada. Allah buka daripada Syawal tu sampai Syaban, kamu boleh nak ganti puasa, tidak ada masalah. Cuma jangan terlalu lambat, sebab takut-takut terlepas. Terlepas maksudnya ada sehari atau dua terlepas masuk pada bulan hadapan, Ramadan atau tahun hadapan. Habis lah. Kalau sambung pada tahun depan, dia kena bayar fidyah. Okey Datuk, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang bercakap ni? Saya ni daripada Kompadak Pakengandu, Haji Harun daripada Kuadat Kuala Ruf Pakengandu. Baik Haji Harun, silakan dengan soalan. Soalannya saya gini, jika sekiranya dia dapat nasihat doktor, dia tak boleh nak puasa lah, lepas tu dia wajibkan bayar fidyah. Kalau orang macam ni, masalah dia ni, dia orang terlampau susah Datuk. Dia tak ada duit, tak ada apa, jadi nak bayar fidyah pun tak boleh. Doktor nasihat tak boleh puasa, dia memang nak puasa lah. Jadi apa itu? Dia nak buat macam mana Datuk? Baik. Keluarga ni dia memang orang susah. Ya. Maka bagi macam ada duit pada pun maka bagi itu je dah daripada belah Islam orang lah. Ya. Baik. Itu saja soalan saya. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia soalan daripada Haji Harun. Dapat nasihat doktor tak boleh puasa. Jadi doktor kata bayarlah fidyah. Fidyah pun tak mampu Datuk. Macam mana tu nak tunaikan, nak langsaikan hutangnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih kepada Haji Harun, orang Gong Badok. Kita gidoh masjid je. Masjid Gong Badok gidoh kita ganu-ganu. Gitu. Gini, kalau katakanlah orang tu dia memang tak boleh nak
ganti puasa sebab sakit. Ya. Dan pastinya dia kena bayar fidyah. Kebetulan pula fidyah pun dia tak mampu sebab dia orang susah. Ya. Dia orang tak mampu dan dia ni pun asnaf zakat. Maka macam mana tu? Dalam mazhab Syafi'i, tanggungjawab membayar fidyah itu wajib ke atas dia kok. Wajib juga. Jadi macam mana nak buat? Solusi yang dibincangkan oleh ulama panjang lebar, dibayar oleh rakan-rakan taulan. Oh, dibayar oleh keluarga-keluarga yang ada duit. Kena ada bantuan. Tu sebabnya kita ni kena baik dengan orang. Kena baik dengan keluarga, kena baik dengan adik-beradik, kena baik dengan family. Family adik-beradik sama tau. Keluarga. Kena baik dengan jiran tetangga, baik dengan orang-orang masjid. Karya surau masjid. Bila kita tak mampu, kita royaklah ke orang kampung. Kata saya ni kena bayar video. Tapi PT ada. Nak warna dia. Apa banyak orang ni dengar. Aduh 30 hari kita sakit. Kata tak apa kita bayar. Kata orang tu. Orang tu dia bermurah hati. Kata Haji Harun kenal orang tu. Haji Harun mau baik dengan orang tu. Dia mau orang susah. Haji Harun memang duk batu dengan umur. Maka Haji Harun kata tak apa. Ni mak. Hamba batu kata. Hamba batu kata. Jangan risau. Berapa 30 hari tak apa. Berapa fidyah di Terengganu. Kira lalu di sana. Kali 30 kita bayar. Kita tolong bayar ke? Tak apa. Jadi maknanya tu dia panggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Kalau tak ada juga kata. Ya. Tak ada juga orang nak tolong, tak ada orang nak bantu. Maka dia boleh mengadu kepada pihak pusat zakat ataupun lembaga zakat, kita kisahlah zakat negeri Terengganu. Kena buat laporan lah kepada pusat zakat. Kata saya ni ada video nak kena bayar video ni tak mampu kata. Jadi tengok apa solusi yang akan dibantu oleh pihak zakat. Kalau tak mampu juga, tak ada juga, tak ada juga, meninggal dunia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah nak warnai. Ya. Ikhtiar dah. Dia tak mampu. Maka Allah takkan hisap dia atas apa yang dia tak mampu. Dia nak puasa tapi tak boleh puasa. Baik. Tak. Jadi nak membantu tu janganlah pilih bulu ya. Ini tidak, bukan main lagi ya. Abang Haji ya. Kita bantu ibu tunggal je. Lain macam pula tu ya. Lain macam ibu tunggal pula. Contoh Datuk. Contoh. Lain baik. Macam ni. Baik Datuk. Okey Datuk. Bagi mereka yang mengambil ringan qada puasa, apakah antara keburukannya dan bagaimana azabnya menantinya? Tuan-tuan dan puan, Allah sebut dalam Quran la'allakum tattaqun, daripada puasa tu, daripada Ramadan tu kamu akan belajar agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia kaitan dengan takwa. Iyalah. Sebab Ramadan dia mengajar kita untuk takwa. Ramadan dia didik kita untuk jadi orang baik. Dia didik kita untuk beribadah. Tapi bila sampai bulan Ramadan mu tak buat apa-apa, mu tak mu tinggal puasa. Mu tinggal puasa. Lepas tu tinggal puasa pula, tak nak bayar pula, ganti pula puasa. Tak nak pula bayar fidyah. Maka orang ini akan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab engkau meninggalkan satu daripada 5 rukun Islam. Allah. Rukun Islam ni awak takkan sempurna Islam kalau tak buat 5 ni. Faham tak? Rukun. Tak sempurna. Rukun. Rukun Islam. Tak cukup tiang. Boleh rebah bang. Kan? Jadi oleh sebab itu kita kena usaha. Kita kena buat sedaya termampu untuk menyelesaikan tanggungjawab puasa itu. Bahkan zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum yang tak nak bayar zakat pun diperangi sampai mati. Diperangi sampai berlaku peperangan orang yang tak bayar zakat. Ini kan pula orang tak nak puasa. Sama je. Tak mau puasa, tak mau sembahyang, tak mau tak mau bayar zakat, tak percaya pada haji. Ini semua ni orang-orang ini tak lengkap iman dia. Silap akhir bulan ada masalah pada dia punya iman. Maksudnya Datuk, apabila mereka tidak juga mengqadakan puasa, maksudnya ia juga dikategorikan sebagai mereka itu berdosa besar, bahkan berdosa besar. Rukunnya juga berdosa besar sebab meninggal. Macam mana kita tinggalkan puasa, sengaja tinggalkan puasa, hukumnya sama macam kita tinggalkan solat. Faham tak? Betul. Sama macam kita tinggalkan zakat sebab dia adalah benda yang sama. Qiyas salah. Cuma diringankan kepada haji saja. Kepada mereka yang mempunyai kemampuan. Kalau kat Malaysia ni tak ada isu lagi, tak ada kemampuan sebab kita dah menabung, dah kerajaan dah sediakan tabung haji untuk kita menabung. Tak menabung juga, maka itu salah kita, bukan salah orang. Bukan salah kerajaan, bukan salah ustaz-ustaz, bukan salah hadari.
Salah kita kerana tidak menabung. Sikit cara sikit. Kalau tak sempat nak menabung sebelum meninggal dunia, betul, duit memang kita nak perlukan, kita perlukan duit, maka tak boleh buat apalah. Allah kata, awak tak mampu, tak payahlah pergi. Betul. Tak berdosa. Yang penting niat nak pergi haji tu ada. Ikhtiar tu kena ada. Puasa tak ada pilihan, memang wajib puasa, kecuali kita memang sakit tak boleh nak puasa. Betul. Baik Datuk, perincian sekejap sahaja lagi berkaitan dengan soalan saya nak tanyakan, bagi mereka yang sengaja membatalkan puasa ketika qada puasa, adakah dosanya juga dikira membatalkan puasa dalam bulan Ramadan? Cumanya kejap je lagi Datuk, boleh ya? Okey, jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan saya yakin jam menunjukkan 8 suku dah ni. Mungkin ada yang dah sampai di pejabat, mungkin ada yang nak memulakan perniagaannya. Bahkan kalau tak ke mana-mana, macam cikgu sekolah kan, duduk di rumah aja kan, alhamdulillah dapat kita luangkan masa dapatkan ilmu. Jadi hari ini, pada pagi ini kita dapatkan perkongsian berkaitan dengan fiqh, iaitu dah ganti puasa, bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk, di hujung-hujung ni mungkin kita juga nak tahulah, katakanlah kalau ini situasi seseorang itu membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, kemudian insaflah nak gantilah puasa, tiba-tiba tengah ganti puasa tu dia buat juga perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Adakah dosanya juga besar seperti mana membatalkan puasa ketika bulan Ramadan dahulu? Pertama sekali, jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Tak sama. Bulan Ramadan kita ada ikatan undang-undang yang sangat ketat. Baik. Jima tak boleh di siang hari. Betul. Di bulan Ramadan. Buka puasa sengaja, berdosa. Nah, bulan Ramadan. Ya. Nombor 3, bulan Ramadan kita kena jaga semua perkara yang melibatkan puasa. Ya. Takut terbatal. Ya, tak boleh berkumur, tak boleh macam-macam lah. Berkumur tu maksudnya makruh berkumur tu, takut tertelan. Betul. Tapi pada bulan-bulan lain kita ganti puasa. Bila kita ganti puasa, dia tidak jadi kewajipan kepada kita untuk tak boleh buka puasa. Sebab dia wajib wasak, dia luas. Tiba-tiba hari ni nak ganti, 1 hari je lagi. Sampai pejabat, puasa lagi. Tengah hari orang buat jamuan pula. Ustaz, jom makan. Saya ganti ni. Tak apa, esok ada. Esok dah. Tengok esoknya anak bulan malam ni istirahat. Itu tak boleh. Itu tak boleh buka. Dia kena selesaikan tu. Sebab itu last. Takut nanti esok dah masuk Ramadan, susah dia. Dia kena selesaikan. Cuma banyak lagi masa. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Bahkan dapat pahala. Dia mau buka puasa sebab nak jamu kawan, nak gembirakan kawan dia. Tak salah. Dia tak berdosa. Buka puasa qada masa hari-hari selain daripada bulan Ramadan. Baik, itu dia satu perincian. Mudah-mudahan jangan kita ambil mudah berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah salah satu rukun Islam. Baiklah para penonton sekalian, kita nak raikan juga soalan ni Ustaz ya, daripada Mas Hasan di Facebook ni. Katanya, saya ingin bertanya, bilakah waktu sesuai membayar fidyah? Ada waktu sesuai ke? Adakah kita boleh bayar siap-siap sebelum Ramadan tahun ini kerana kita tahu kita tak sempat menggantikan untuk tahun ini? Boleh ke bayar siap-siap sebelum Ramadan? Boleh. Bayar fidyah sebelum masuk Ramadan. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Baik. Kalau boleh, percepatkan pembayaran fidyah. Percepatkan qada puasa. Itu adalah yang terbaik. Tapi kalau katakan kita ni banyak sangat tugasan, ya banyak sangat kerja, dan mungkin duit pun tak mencukupi lagi, ya nak bayar 30 hari tu ataupun 20 hari, ikutlah kan, maka dia boleh panjangkan, yang penting sebelum masuk Ramadan akan datang. Okey, satu pencerahan. Ni kita nak masuk Ramadan kan, bulan 3 akhirnya. Selesaikan puasa, selesaikan fidyah. Okey Datuk, satu soalan ni mewakili para penonton di luar lah, yang mana firman Allah dalam Al-Quran, fidyatun ta'amu miskin, iaitu membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Jadi katakanlah kalau saya meletakkan diri saya, saya tak pergi bayar fidyah di tempat yang sepatutnya, iaitu katalah Lembaga Zakat Selangor, tapi saya tengok orang miskin, saya sendirilah bagi.
Boleh. Jadi adakah dikira boleh dan adakah penentuan berapa banyak fidyah tu saya sendiri tentukan? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita tahu orang tu susah. Orang tu macam tadilah. Tapi bagaimana kita nak tahu yang orang tu dikelaskan susah tu? Tu kena tanya. Oh. Kena tanya. Kerja apa? Gaji berapa? Lepas tu tengok dia punya cara hidup dia. Tengok keluarga dia ramai mana. Oh, dia kata saya cikgu ataupun saya ni gaji saya sebanyak RM3,000 kan, tapi anak 18. 3,000 anak 18. Ramainya bini berapa tu? Isteri seorang. Alhamdulillah. Contohlah kan. Contoh. Jadi adakah dia tu dikira kaya? Tu buat kena tengok miskin bandar, kadar kemiskinan. Jadi kita kena tengok, oh dia ni memanglah gaji RM3,000, kerja kerajaan kan. Tapi isunya sekarang ni anak ramai. Bila anak ramai, tanggungjawab besar. Jadi tak cukup. Tu dipanggil miskin. Bila miskin ni, satu hari, contoh ulama letakkan kaedah, kalau satu hari dia perlukan RM10 untuk menampung kehidupan dia seorang. Tapi dia hanya mampu dapat RM6 je. RM4 lagi dia kena berjimat. Itu miskin. Baik. Fakir, lawan dia. Kalau katakan dia satu hari dia perlukan RM10, tapi dia hanya dapat RM4 je, RM6 lagi dia kena berjimat ataupun dia kena, yalah, habis ijaz lah. Habis ijaz lah. Mana-mana RM6 lagi dia kena cari. Ataupun dia terpaksa dia lah, terpaksa berlapar dan sebagainya. RM4 dia dapat hari. Itu fakir. Baik. Tu buat Allah sebut fuqara wal masakin. Fakir dan miskin. Ramai orang, bila orang tanya apa beza fakir miskin ni, sama je sebenarnya. Tak sama. Maksudnya Datuk, adalah lebih baik jika kita terus rujuk ataupun membayar fidyah di tempat yang sepatutnya, iaitu di mungkin lembaga zakat, pusat zakat. Cuma ada orang kadang-kadang dia nak bagi sendiri. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma letih sikitlah. Dia kena kaji, kena semak, kena tahu siapa yang dia nak bagi makan. Faham. Dan sebagainya. Itu yang sepatutnya, Datuk. Okey, Ram dia seru, Datuk. Ram dia seru, dia tanya, mengapa ada yang memberi bermacam-macam alasan tak boleh puasa walaupun Allah berikan kesihatan yang baik sehingga sanggup jadi geng plastik hitam? Sebulan Ramadan. Adakah orang yang sebegini masih ada harapan untuk menggantikan puasa sebalik hanya membayar fidyah setiap tahun? Boleh ke gitu, Ustaz? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Betul. Kamu tak boleh bagi hidayah, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang bagi hidayah Allah. Ya. Katakan orang tu dia tak puasa, dia tinggal puasa, tak nak ganti puasa, dia bayar fidyah saja. Sekarang ni fidyah dia terima tak? Terima. Cuma dia tetap wajib qada puasa. Kita doa pada Allah biar dia dapat hidayah. Bila dapat hidayah, nanti dia akan ganti semua puasa-puasa dia yang dia tinggal. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Dia gantilah puasa. Sepanjang hidup dia. Allah masih buka pintu hidayah. Allah masih buka pintu taubat selagi mana orang itu mahu bertaubat. Baik, itu dia. InsyaAllah. Tapi kalau boleh, kita nasihatkan mereka, dan mereka sedang menonton Tanyalah Ustaz di TV3 dan TV9 ini. Jadi cubalah untuk sempurnakan qada puasa, sempurnakan fidyah sebelum kita menutup mata untuk selama-lamanya. Datuk, ala-alang Datuk cerita sebegitu. Saya nak tanyakan soalan bagi mereka yang mungkin terdetik hati untuk menonton ketika ini. Katakanlah umurnya sekarang 50 tahun. Baik. 40 tahun dibazirkan dengan tidak berpuasa. 10 tahun baru-baru ni lah baru rasa terdetik hati nak berpuasa penuh. Jadi, adakah perlu diqadakan 40 tahun dahulu punya puasa? Ataupun sekadar cukup untuk taubat nasuha, solat sunat taubat? Silakan, Datuk. Hang kata tadi 50 tahun umur. Ya. 10 tahun dia taubat. Ya. Dia puasa dah penuh 10 tahun. Betul. 40 tahun tak. Ya. 40 tahun ni wajib dia qada, tapi kena tengok juga bila dia start balik. Maksudnya kena kira semula. Tolak tahun 15 tahun. Ya. Jadi ada baki berapa lagi? 25 tahun. 25 tahun. So 25 tahun tu dia wajib qada ke semuanya dan wajib bayar fidyah. Wajib. Fidyah dia kena kira, pergi ke bahagian zakat. Dia kira kan berapa fidyah kena bayar, berganda ke tak berganda, tu nanti dia orang tolong kira kan. Dia akan ikut pada fatwa negeri-negeri. Okey, itu satu. Nombor dua,
selama 2 tahun 25 tahun bersama dengan 2 tahun setengah bersamaan dengan 25 bulan lah. Ya. Betul. 25 bulan Ramadan. Maknanya dia kena ganti 25 bulan Ramadan punya tu. 30 kali 25. Kena ganti. Kena ganti lah. Bila dia kena ganti? Sepanjang hidup dia. Sampai dia meninggal dunia. Berapa tu? 25 kali berapa? Kalau 2 tahun 24 bulan. Kita Kalau 2 tahun 24 bulan. Bukan. Betul. 30 hari 30 hari kali 25 tahun. 750 hari. So dia kena ganti sepanjang hidup dia. Dia kena kira lah 750 hari. Katakan dia buat dia kodok baru sampai 399 hari. Meninggal dunia. Allah maafkan. Sebab apa? Dia dah berusaha untuk kodok puasa. Dan dia dah berniat untuk menggantikan. Berniat untuk berbuat demikian dan dia dah dia dah bayar semua fidyah. 750 hari tu dia dah bayar dah fidyah keseluruhannya. Okey. Selesai. Okey. Baik, juga mewakili soalan daripada para penonton, saya yakin ada juga yang ingin bertanya ni. Ada orang ustaz ya, Datuk ya, dia hidup sebatang kara. Tak ada anak. Ya, betul. Tak ada ahli keluarga, sanak saudara. Jadi katakanlah kalau tiba-tiba dia meninggal dan tak ada siapa yang dapat nak menggantikan puasa di bulan Ramadan, adakah dia ni akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia tidak ada keluarga. Dia tidak ada rakan taulat yang nak puasakan dia, yang tolong dia dan sebagainya. Jadi dalam hal ini sepatutnya kita mengambil ajaran Islam. Walaupun kita tidak ada keluarga, tetapi kita ada pemerintah. Sebab harta kita tu akan diambil oleh Baitul Mal. Betul. Kan? Kalau meninggal, katakan sebatang kara, saya sebatang kara, tak ada keluarga, tak ada isteri, tak ada anak-anak. Saya sebatang kara. Harta saya ada, gaji saya apa semua tu, duit-duit yang saya ada, semua akan pergi ke Baitul Mal. Faham. Jadi kita buatlah orang kata apa, wasiat. Kan? Buat wasiat bahawa kalau saya mati apa semua ni, saya ada hutang puasa berapa hari lagi. Jadi nanti bila Baitul Mal ambil apa semua, dia orang akan bayarkan. Maksudnya perlu isytiharkan juga. Kena isytiharkan. So kita kena bijaklah mengurus harta kita, mengurus nyawa kita sebelum kita meninggal dunia. Itu sebab ada gini, ada orang ambil takaful dan sebagainya. Okey, dalam lingkungan 1 minit mungkin sedikit kesimpulan ringkas daripada Datuk, pelan tindakan kita tempoh masa yang ada ni untuk menggantikan puasa. Tuan-tuan dan puan, kita tak tahu bila kita akan pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan dah dekat, maka yang pasti kita kena qada semua puasa-puasa yang kita ada. Betul. Yang belum pasti, Ramadan akan datang. Allahu Akbar. Jadi banyakkan berdoa, dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban agar kami boleh buat sebanyak mungkin ibadat untuk menempuh Ramadan yang penuh dengan pesta ibadah. Wallahu alam. Insya-Allah. Dan di situ juga ada doa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Datuk. Baiklah Datuk, terima kasih diucapkan kepada Datuk kerana sudi berkongsi bersama dengan kami, iaitu berkaitan dengan fiqh dah ganti puasa. Insya-Allah kita akan bersama lagi Datuk pada masa depan, insya-Allah Datuk ya. Baiklah, para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan Da'i Anas dan juga panel kita orang Perak, iaitu Al-Fadhil Ustaz Halim Din, yang mana kita akan bicarakan esok ibadah, kehidupan suatu ibadah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat murnikan topik berkenaan esok pagi, insyaAllah. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Jagalah ibadah, kerana ibadah itu bukanlah secara penuhnya akan menjadi penentu surga kita, tetapi melalui usaha kita beribadah akan mendapat mardatillah, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, moga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.